Ya, Kelas Selangor. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya hanya dua perkara saja yang nak saya sebutkan di bawah kepala 070,000 program khusus, ya. Yang pertamanya 070,300 dan yang keduanya 070,500. Skim penstabilan harga minyak masak yang diperuntukkan hampir 1.522 bilion, yang merupakan peruntukan antara yang terbesar dalam kementerian ini, yang jumlah kementerian diperuntukkan adalah 2.9 bilion. Yang sekaligus mengingatkan kita kepada satu subsidi tentang minyak masak ataupun cooking oil ini, dengan izin Datuk Pengerusi, yang saya ingin tahu sejauh manakah benar-benarnya apa yang merupakan produk consumer untuk rakyat. Pada akhirnya, apakah kementerian dapat memastikan bahawa sasaran kepada subsidi yang mahu diberikan kepada rakyat ini ianya sampai dan dapat digunakan secara sebahagian besarnya oleh rakyat, ataukah ia digunakan pula oleh antara lainnya restoran, antara lainnya di siphon out dengan cara yang haram kepada orang yang tidak seharusnya mendapat subsidi ataupun minyak masak secara subsidi ini. Kesemua perkara ini memerlukan diperhatikan oleh kementerian bagi mahu untuk terus dikuatkuasakan subsidi yang sebegini besar, resipiennya itu, kerana pihak yang membayar ses, pihak industri cooking oil yang membayar teks ini, mahukan ianya benar-benar dapat dikuatkuasakan dengan baik. Pengerusi itu adalah pertama. Yang keduanya, atas kepala 070,500 ini, saya cukup memahami tentang menangani kempen anti minyak sawit ini, tetapi pada waktu yang sama juga saya mahu kementerian secara terus terang menteri dan timbalan menterinya untuk menerangkan sejauh mana apa yang satu masa dahulu menjadi satu agenda penting untuk menghasilkan minyak sawit ataupun palm biofuel ini, palm oil biofuel ini, yang hari ini telah pun kita perhatikan ianya kedua-duanya, sama ada yang dihasilkan oleh Indonesia maupun Singapura, dalam apa yang dikatakan sebagai, dengan izin, palm biofuel fail to meet US green standard, atas apa yang dikatakan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh EPA, Environmental Protection Agency US, yang secara jelasnya mahukan beberapa syarat dipenuhi, tetapi kita gagal dari situ. Lalu kita tidak akan dapat memasuki pasaran US yang merupakan pasaran yang paling besar menggunakan biofuel ini. Dan sekaligus saya dipahamkan pihak-pihak yang telah melabur besar dalam perkara ini, Datuk Pengerusi, sedang berdepan dengan masalah. Dan sejauh manakah ini bukan hanya kempen untuk anti minyak, tetapi sebenar-benarnya atas sebab antara lain dakwaan tentang kita declaring of peat swamp, penghapusan rainforest sebagainya, tanah gambut ini, dan juga pada penetapan carbon emission yang dikatakan Indonesia dan Malaysia ini pada jumlahnya menghasilkan carbon emission sebanyak 2 juta tan carbon dioxide setahun, meskipun Amerika itu sendiri menghasilkan 5.6 bilion tan setahun carbon emission ini. Jadi ini perkara yang kalau boleh Timbalan Menteri memberikan sedikit penjelasan, kerana perkara ini nampaknya tidak dalam radar keprihatinan ataupun minat banyak pihak, walaupun persoalan biofuel B10 dan sebagainya telah kita wawarkan, dan saya dipahami ia semacam merupakan, dengan izin, satu skandal besar bagaimana Barat mahu ketika kita terlibat dalam perusahaan ini dan meletakkan hasil CPO ini dalam industri ini, tiba-tiba kita berdepan dengan satu keadaan di mana mungkin saja kita akan tidak dapat mengeksport biofuel kita ini. Datuk Pengerusi, sekian saja. Terima kasih.